Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha liman anaba ilaihi baba rahmati wal ghufran wastadwaja bil hilmi wal imhal man jahara bil fiski wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ghafiruz zambi wa qabilut tawbi syadidul iqab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. Amma ba'd. Jadi pertama-tama dan selama-lamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang Allah beri kepada kita dapat sama-sama kita mendengar perkongsian ilmu yang akan saya sampaikan sebentar lagi, dan moga-moga dengan sedikit perkongsian ilmu ni dapat sama-sama kita beramal dan juga dapat sama-sama kita sampaikan juga kepada orang lain, dan moga-moga dia memberi manfaat kepada kita dan juga kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu hadis, yang mana hadis ini tergolong dalam golongan hadis amalan yang sangat mudah namun pahala yang melimpah ruah. Dan hadis ini juga berkaitan tentang kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Disebut dalam satu hadis, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود. Terjemahan hadis ini daripada Sayyidina Ibn Abbas. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada siang-siang mana pun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut lebih dicintai oleh Allah lebih daripada siang-siang ni. Baginda maksudkan siang-siang itu adalah 10 terawal dalam bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sehinggakan jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya? Baginda bersabda, jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang telah keluar dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok hadis ni, Nabi sebut dalam hadis ni adalah tidak ada daripada siang-siang. Bila sebut tidak ada daripada siang-siang adalah dia merujuk kepada waktu. Bila sebut waktu siang ni bermula daripada subuh sehinggalah waktu maghrib, itu disebut siang. Dah daripada maghrib sampai sebelum subuh, tu dikira malam. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis ni tidak ada daripada siang-siang mana pun, maknanya Nabi khususkan pada waktu siang. Waktu siang start daripada subuh sampai dah sebelum maghrib disebut. Dan apa yang Nabi nak bagi tahu tentang waktu siang ni? Nabi sebut waktu siang khusus dalam bulan Zulhijjah dan juga khusus bermula pada 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah. Dan Nabi sebut tentang apa? Nabi sebut tentang
barang siapa yang mana di kalangan umat aku, yang mana dia melakukan ibadat khusus pada waktu siang pada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, maka amat ataupun sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala membanding siang-siang yang lain. Maknanya banding siang-siang lain ni, siang-siang selain daripada bulan Zulhijjah dan siang-siang selain lebih daripada 10 Zulhijjah. Maksud dia. Sebab apa? Ni disebut amalan yang sangat mudah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tidak khususkan ibadat apa yang kita kena buat. Nabi tak kata wajib kena solat sunat. Nabi tak kata wajib kena puasa tak. Cuma disebut sebagai ibadat umum sahaja. Bila sebut ibadat umum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca Quran, selawat ke atas Nabi SAW, kita solat sunat dan juga kita berpuasa. Ni disebut antara ibadat umum. Satu lagi zikrullah. Kita zikir kepada Allah SWT. Kita melakukan ibadat-ibadat ni pada waktu siang bermula 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, lebih Allah suka berbanding kita buat amalan ni, ibadat-ibadat ni pada waktu-waktu siang lain. Waktu-waktu yang lain, pada waktu siang dan pada waktu lain. Sebab apa? Sebab ni disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetap dah gini kepada Nabi, dan Nabi bagi tahu kepada kita menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan macam mana disebutkan lagi, sebab apa dikatakan hadis ni sebagai amalan yang mudah? Sebab kalau kita tengok selepas pada Nabi sebut tentang tidak ada waktu siang yang mana Allah lebih suka daripada siang-siang ni, lalu para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sehingga kan jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandingi ke amalan-amalan ni? Sahabat tanya kepada Nabi. Lalu Nabi jawab, jihad pada jalan Allah pun tidak dapat menandinginya. Maknanya bayangkan bila kita sebut bab jihad ni, zaman Nabi dulu orang perang bukan waktu malam. Zaman Nabi dulu orang perang waktu siang je. Waktu malam orang berehat. Zaman dulu. Zaman sekarang ni malam ke siang ke perang dah ke. Tapi zaman Nabi dulu orang perang pada waktu siang sahaja. Waktu malam semua rehat. Ni pada zaman Nabi. Mana nak katanya, walaupun jihad pada bulan Safar, jihad pada bulan Syawal, jihad pada bulan Ramadan, boleh lawan ke dengan amalan? Boleh lawan ke dengan amalan kita buat ibadat umum pada waktu siang bermula 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah? Nabi kata tak boleh lawan. Tak boleh nak menandingi dengan pahala kita buat ibadat umum pada 1 Zulhijjah sehingga pada waktu siang 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa yang kita faham daripada maksud jihad ni? Perang ni. Perang ni kita melawan dengan orang kan. Kita berlawan dengan tentera musuh Islam. Dan kesan-kesan daripada jihad ni, kesan-kesan daripada perang ni banyak. Luka, kadang-kadang tangan kudung, kadang-kadang kena potong telinga, kadang-kadang potong kaki. Dah lah kena potong, sakit pula tu. Nak kata Allahumma salli Muhammad, kesan daripada perang ataupun kesan daripada kita berjihad. Tapi Nabi sebut pahala orang yang buat ibadat pada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah lebih Allah suka berbanding, lebih Allah cinta berbanding dengan pahala jihad pada jalan Allah.
Maknanya nak kata ni lah antara salah satu daripada nak sebutnya bahawa hadis tentang amalan yang sangat mudah. Maknanya tak perlu dah kita nak kena keluar pergi berjihad, nak dapat pahala yang sangat banyak, tak perlu nak kena pergi berjihad pun. Buat amalan ni kita duduk dalam bilik, sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk dalam aircon pula tu, letih sebut subhanallah, subhanallah, tidur pula, sambung tidur. Lepas tu bangun, solat, lepas tu sambung baca Quran pula. Letih baca Quran, tidur pula. Jadi mudah tak amalan? Mudah. Sangat mudah amalan. Nak banding dengan jihad di jalan Allah SWT, dengan lukanya, dengan sakitnya. Maknanya bukan nak kata Allahumma salli ala Muhammad, bukan nak kata kita ni tak perlu berjihad. Bila sampai seru syariat untuk berjihad, kewajipan untuk berjihad, mana kita wajib untuk berjihad. Tapi nak katanya, nak buat pembandingan dari sudut ganjaran pahala yang Allah beri kepada kita. Maknanya nak kata lagi besar pahala orang yang beribadat, orang yang buat amalan pada 1 Zulhijjah waktu siang sehinggalah 10 Zulhijjah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ganjaran yang sangat besar Allah beri kepada kita. Tapi Allah walaupun dibandingkan dengan jihad, ada syarat dia juga. Jihad ni dengan syarat jihad pahala 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah tidak terbanding dengan pahala jihad, dengan syarat jihad tu orang yang menyertai jihad tu, orang yang menyertai perang tu, dia boleh balik ke rumah balik. Mana dia balik daripada jihad dengan nyawa yang masih ada. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang saya baca tadi, disebut kecuali seorang lelaki yang telah keluar dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu. Dengan syarat bila mana seorang lelaki tu dia keluar berjihad dan mati syahid. Ni barulah dikatakan bahawa pahala jihad mati syahid ini lagi besar daripada pahala kita buat amalan pada waktu siang bermula 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Ni disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pengajaran hadis ni yang pertama disebut, jelaslah melalui hadis ini bahawa waktu siang pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, iaitu bermula dari 1 Zulhijjah sehinggalah 10 Zulhijjah, adalah merupakan waktu siang yang paling baik sekali untuk beribadat. Bahkan pahala bagi amalan yang dilakukan ketika itu tidak dapat ditandingi oleh sebarang amalan baik yang lain, sehinggakan pahala orang yang berjihad di medan perang namun tidak mati syahid pun tidak dapat menandingi pahala orang yang beramal ibadat pada hari-hari tersebut. Maknanya Nabi letak perbandingan orang yang pergi berjihad, orang yang pergi perang, tapi orang pergi perang masih boleh balik lagi ya. Pergi perang dalam keadaan hidup. Tak boleh nak banding lagi dengan pahala amalan kita buat. Kita subhanallah, kita puasa, kita solat sunat pada 1 Zulhijjah waktu siang sehinggalah 10 Zulhijjah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini disebut sebagai hadis amalan yang sangat mudah dan pahala yang sangat melimpah ruah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad sangat mudah. Ini rahmat ataupun kasih sayang yang Allah beri kepada kita. Untuk kita amal, untuk kita kaut sebanyak mana, selagi mana kita duduk atas dunia, kita kaut sebanyak mana amalan untuk kita bawa menghadap Allah di hari akhirat kelak bila mana kita mati. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pengajaran yang kedua disebut Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar menyatakan bahawa kita ni disunatkan untuk memperbanyakkan zikir pada 10 siang bulan Zulhijjah ini, lebih-lebih lagi pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Disebut dalam kitab Al-Azkar. Boleh tengok dalam kitab Al-Azkar muka surat 138. Tengok mana Imam Nawawi sendiri pun, pengarang kitab Al-Azkar pun,
menggalakkan kepada kita supaya disunatkan akan kita supaya memperbanyakkan zikrullah. Zikir, ikutlah zikrullah. Kenapa kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Nak sebut subhanallah saja ke? Boleh belaka. Asal zikrullah, asal kita zikir kepada Allah SWT. Banyakkan zikrullah bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Dan setengah ulama juga ada disebut bahawa digalakkan ataupun disunatkan kepada kita bermulanya 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah digalakkan kita untuk berpuasa sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini antara amalan-amalan ataupun disebut ibadat umum, ibadat yang Nabi tak tetap pun dalam hadis ni ibadat apa yang kita kena buat. Tak, Nabi tak tetap. Cuma Nabi sebut ibadat umum saja, Nabi sebut amalan saja, Nabi sebut ibadat saja. Nabi tak khususkan. Maknanya itu pulang kepada kita. Nak zikir saja ke, nak baca Quran ke, ataupun waktu siang daripada subuh, daripada subuh sampailah pukul 8 pagi baca Quran. Lepas tu pukul 9 hingga pukul 12 zikir. Lepas zuhur baca Quran pula. Lepas tu solat sunat pula. Terpulang pada kita. Jadi ni ganjaran yang Allah sediakan kepada kita. Sangat mudah. Ni tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita. Disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan disebut pengajaran yang ketiga adalah hadis ini menunjukkan bahawa pahala orang yang berjihad di dalam peperangan sehingga syahid adalah sangat besar, sehingga dapat mengalahkan pahala orang yang beribadat pada 10 siang terawal bulan Zulhijjah. Makna pengajaran yang ketiga nak sebut bahawa pahala syahid, pahala orang yang berjihad sehingga syahid ni sangat besar, sampai pahala ibadat bulan Zulhijjah ni pun tak boleh nak lawang lagi dengan pahala orang yang mati syahid dalam peperangan. Ni kelebihan. Sebab tu orang yang mati syahid disebut dalam ulama-ulama disebut, ulama-ulama sebut, ada sebahagian ulama disebut pahala orang yang mati syahid, bila mana seseorang tu mati syahid, maka kalau kita mati ataupun orang yang tak mati syahid, bila kita mati, maka roh kita duduk dalam kubur. Jadi bila roh kita duduk dalam kubur, maka Allah akan perlihatkan kepada kita nikmat-nikmat yang akan kita dapat. Dapat rumah diperbuat daripada permata zamrud ke, ataupun nikmat-nikmat yang Allah akan beri hasil daripada usaha kita, amalan kita buat atas dunia ni. Tapi berbeza dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, roh dia ni Allah terus masukkan ke dalam syurga. Ini disebut oleh sebahagian ulama. Sebahagian ulama sebut roh orang yang mati syahid Allah akan terus masukkan dalam syurga, dan Allah masukkan ke dalam jasad burung-burung di dalam syurga, dan burung-burung tu Allah berkeliaran, berterbangan bebas dalam syurga. Ni nikmat khusus orang yang mati syahid. Sebab tu sebahagian ulama sebut orang mati syahid ni sampai dia minta dengan Allah supaya dihidupkan semula. Sebab apa? Sebab nak minta mati syahid balik. Orang mati syahid dia tahu nikmat. Sebab dia tahu nikmat mati syahid macam mana. Jadi sebab tu dia minta dengan Allah SWT, minta supaya dihidupkan semula. Sebab apa? Sebab nak bagi mati syahid balik. Nak suruh mati syahid semula. Allahumma salli ala Muhammad. Ini nikmat orang yang mati syahid. Dan pahala orang mati syahid ni sangat dahsyat, sangat istimewa. Ini kelebihan khusus orang yang mati syahid. Tapi bila mana kita sebut mati syahid ni, bukan senang-senang lah nak minta mati syahid ni. Nak pergi pegang bukan senang-senang boleh pergi pegang gitu tak. Dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat ketat dia. Dia ada arahan daripada ulil amri, baru ya. Tapi kalaulah arahan ataupun kehendak kita sendiri, kehendak daripada individu untuk pergi perang, hak tu bukan lah. Hak tu bukan keperluan, hak tu bukan dikira sebagai satu kewajipan. Tu kata cari pasal. Sebab apa? Sebab takut berlaku fitnah. Takut berlaku fitnah yang mana akan menjejaskan reputasi ataupun identiti orang Islam tu sendiri, disebabkan perkara-perkara tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi inilah disebut antara hadis kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah.
InsyaAllah moga-moga dengan sedikit perkongsian yang saya beri ini dapat kita amal dan juga kita sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah moga-moga Allah pemudahkan urusan kita, dan moga-moga Allah memberkati hasil usaha kita dan amalan-amalan kita, insyaAllah. Jadi rasanya setakat ni je lah untuk perkongsian saya pada hari ni. Apa yang baik tu datang dari Allah, dan yang buruk tu datang dari kelemahan saya sendiri. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.